Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita. Kita dah sampai kepada pelajaran yang kelima bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 2 ini. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang berkaitan dengan ayat kefahaman di bawah tajuk manisnya persaudaraan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat dahulu objektif pembelajaran. Pertama, membaca dan mengetahui maksud surah Ali Imran ayat 103 serta sebab penurunan ayat. Yang kedua, mengetahui hikmah dan cara mengukuhkan persaudaraan. Yang ketiga, menjawab soalan kebat. Ustaz pun sediakan soalan dan juga jawapan. Soalan Ustaz petik daripada buku teks. Yang keempat, menjawab soalan di bahagian deskripsi, di bahagian bawah video ini nanti. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita lihat dan kita baca ayat ni. Ustaz akan baca sekali dulu, kemudian Ustaz akan bimbing bacaan supaya kamu dapat membaca ayat ini dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surah Ali Imran ayat 103. Kita lihat satu persatu. Wa'tasimu bihablillah. Pertamanya ain makhrajnya di bahagian halkum, tengah halkum. Wa'tasimu, caranya buka mulut dua sikit. Wa'tasimu bihablillahi. Jangan baca dengan biha. Kemudian qalqalah tu, di qalqalah surah kita baca dengan bihab. Jangan baca dengan bihablillah. Okey. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terus tafarraqu. Wadhkuru. Jangan lupa keluarkan lidah ke bawah gigi kaki atas. Wadhkuru. Okey. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Sekali lagi. إذ كنتم. Jangan kuntum. Sediakan sedikit ruang di antara lidah dengan makhraj ta. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم. Besarkan sad. Fa'asbahtum. Situ ada dengung, mim mati bertemu dengan ba. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Shafa hufra. Hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Ustaz selalu sebut, nak sebut macam mana untuk dengung di antara nun mati dan juga qaf, cuba sebut buah nangka. Kita tak sebut nangka, kita sebut nangka. Kita rapatkan pakai lidah ke atas. Begitu juga dengan huruf qaf. Kita tukar sikit, nangqa. Okey, macam tu.
Jadi kita sebut fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi lakum, tutup mulut, lakum ayatihi la'allakum tahtadun. La'allakum jangan banyak tak perlu, kerana ha makhrajnya hanya pada akhir halqum sahaja. La'allakum tahtadun. Okey, kita pergi seterusnya. Dari sudut terjemahan, Ustaz akan terjemah. Ustaz tunjuk skrin ini supaya kamu boleh rujuk. Ustaz akan terjemah daripada ayat ini, iaitu wa'tasimu, berpeganglah kamu, bihablillahi jami'a. Okey, kalau kita nak faham ayat ini dengan cara yang mudah, dalam bahasa yang mudah, wa'tasimu bihablillah, kamu semua hendaklah berpegang dengan jalan Allah, dengan tali Allah, jami'an, semua. Dengan tali Allah itu semua sekali. Okey, kamu semua kena berpegang. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Kita bersatu, jangan kita berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, sebutlah atau ingatlah ni'matallah, nikmat Allah, alaikum, terhadap kamu. Idh kuntum a'da'a, ketika mana kamu bermusuh-musuhan. Dulu orang Aus dan juga Khazraj, mereka bermusuh-musuhan. Tapi fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan, menjinakkan di antara hati-hati mereka. Bila Allah jinakkan, bila Allah rapatkan hati mereka, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, maka jadilah, asbahtum, maka jadilah kamu, bini'matihi ikhwana, dengan nikmatnya itu, ikhwana, bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan ketika mana kamu berada pada tepi jurang neraka. Syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha, maka Allah selamatkan kamu daripadanya. Berada di tepi jurang neraka maknanya berada dalam kekufuran. Kekufuran ni boleh bawa masuk neraka. Maka Allah berikan keimanan kepada mereka, maka itu bermakna Allah menyelamatkan mereka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, begitulah Allah terangkan, Allah jelaskan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat hidayah. Baik. Seterusnya kita lihat objek, kita lihat lagi kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzul bagi ayat ini, iaitu semasa jahiliyah, suku Aus dan Khazraj bermusuhan. Melalui agama Islam, Rasulullah berjaya menyatukan mereka. Okey, kemudian satu ketika seorang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara mereka sehingga hampir berlakunya berbunuh-bunuhan. Orang Yahudi mengapi-apikan di antara Aus dan Khazraj ini sehingga menyebabkan hampir-hampir mereka berperang semula. Rasulullah mendamaikan permusuhan tersebut, maka turunlah ayat yang kita baca tadi. Baik. Maksud berpegang kepada tali Allah ialah tali Allah bermaksud agama Islam secara keseluruhan. Berpegang kepada teguh dengan tali Allah bermaksud berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ini merupakan pandangan Ibnu Mas'ud dan juga pandangan ramai di kalangan para ulama yang lain. Seterusnya, kita lihat kepada spektrum ilmu. Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Mathalul mu'minina fi tawaddihim. Ustaz baca dengan tajwid juga ni. Ini hadis, tak perlu baca dengan bertajwid pun. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang beriman itu, perumpamaan pada sudut mana? Pada tawaddihim,
pada saling berkasih sayang antara satu sama lain. Bagaimana orang mukmin itu berkasih sayang antara satu sama lain, tengok pada tawaddihim wa tarahumihim, dan pada rahmat ataupun hubungan silaturahim persaudaraan mereka, wa ta'atufihim, dan juga berlemah lembutnya mereka di antara satu sama lain, mathalul jasadi, seperti satu jasad. Dalam riwayat yang lain disebut mathalul jasadil wahidi, seperti satu jasad. Macam mana satu jasad, satu badan? Idza ishtaka minhu udwun, apabila mengadu salah satu daripada anggota, tada'a lahu sairul jasadi, maka memanggil-manggillah seluruh anggota yang lain, bisahari, dengan tak tidur malam, wal humma, dan juga demam. Begitulah perumpamaan tubuh badan kita. Kalau contohnya kaki sakit, maka mata yang tak ada kena-mengena dengan kaki tak boleh tidur malam itu. Apabila kaki sakit, ustaz gunakan kaki kerana kaki yang paling jauh. Maka dengan itu, bila mana kaki sakit, maka demamlah seseorang itu. Dengan demam tersebut, maka panaslah kepala. Kepala yang tidak ada kaitan dengan kaki boleh jadi panas. Inilah hubungan di antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Seumpama satu badan yang merasai jerit perih, yang merasai sakit demam, yang dilalui oleh saudara-saudaranya yang lain. Terus kepada cara mengukuhkan persaudaraan. Cara mengukuhkan persaudaraan ini kita lihat dalam perbincangan kita ini, iaitu pertamanya ikhlas. Macam mana ikhlas? Caranya ialah dengan cara untuk mengukuhkan persaudaraan ini, pertamanya daripada hati, iaitu ikhlas, iaitu tiada suatu kepentingan selain mentaati Allah dan juga Rasul. Hati kita bersih, kita lakukan suatu itu kerana Allah dan Rasul. Lisan kita, ucapan salam ketika bertemu dan berpisah. Ini nak mengukuhkan persaudaraan. Kita ucapkan salam, jumpa dengan orang Islam, kita bagi salam, Assalamualaikum, dan dijawab dengan Waalaikumsalam. Ucapan salam memberi maksud iaitu selamat dan sejahtera ke atas kamu. Yang lalu dijawab Waalaikumsalam, begitu juga bagi kamu selamat dan sejahtera. Dan sudah amalannya nak buat macam mana? Membantu ketika memerlukan. Bila mana ada kawan-kawan yang perlu, maka kita bantu dan dapat eratkan persaudaraan. Dan yang juga tak kurang pentingnya, solat berjamaah. Jika kita selalu pergi solat berjamaah, maka kita akan berjumpa dengan rakan-rakan kita di masjid secara tidak langsung. Persaudaraan akan dapat kita kukuhkan dari masa ke masa. Hikmah persaudaraan dalam Islam. Seluruh individu mententeramkan jiwa kerana saling menyayangi. Kita, bila mana kita tak ada musuh, kita berbaik-baik di antara kita, maka kita akan tenang jiwa kita. Kalau kita bermusuh, bergaduh dengan orang ini, menjadikan jiwa kita serabut, perasaan nak marah, perasaan bimbang, takut diserang kita. Jadi itu mengganggu kita. Dari sudut keluarga, membentuk keluarga bahagia kerana saling hormat menghormati. Hormat menghormati bukan sahaja anak perlu untuk patuh kepada ayah ibu dia, bahkan ibu bapa juga menghormati anak-anak dia. Masyarakatnya membentuk masyarakat yang bersatu kerana saling menjaga hati dan perasaan antara satu sama lain. Masyarakat yang kita jaga hubungan, kita bagi salam, kita bantu bila mana susah, pastinya masyarakat itu akan hidup dalam keadaan yang bantu-membantu, saling hormat menghormati, dan juga akan membentuk hubungan yang kukuh di antara anggota masyarakat tersebut. Pengajaran ayat, kita hendaklah menjaga perpaduan dalam masyarakat kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan agama Islam. Tengok sini ustaz gunakan kerana nak sambung ayat ni supaya dapat markah penuh. Kita hendaklah mengeratkan silaturahim kerana tuntutan agama dan menepati naluri manusia. Kita kena eratkan silaturahim kita, perkukuhkan hubungan silaturahim kerana memperkukuhkan silaturahim ini adalah tuntutan dalam agama Islam kita. Yang ketiga, kita hendaklah menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar supaya hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka
hidup kita diberkati, jaga imej umat Islam, tak ada umat Islam yang melakukan perkara buruk, maka dengan itu keadaan umat Islam itu akan nampak baik, nampak berkualiti di mata masyarakat bukan Islam ataupun masyarakat Islam yang lain. Kita hendaklah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah apabila berlaku perselisihan agar tidak menyeleweng daripada jalan Allah. Ini dah ada silap, ada sudut nombor, mohon maaf. Seterusnya kita lihat kepada soalan kebat. Hubungan kemasyarakatan semakin renggang kerana beberapa faktor. Huraikan pendapat anda bagi mengembalikan perpaduan dalam masyarakat majmuk di tempat anda. Macam mana nak buat untuk mengembalikan perpaduan dalam masyarakat majmuk di tempat anda? Okey, baik. Kita lihat kepada jawapan dia. Jawapan bagi ini iaitu menghormati jiran tetangga walaupun berbeza bangsa dan agama. Macam mana cara? Hormat jiran tetangga walaupun berbeza bangsa dan agama. Kemudian Ustaz sambung dengan kerana ia merupakan ajaran Islam. Islam suruh kita hormat jiran tetangga kita. Tak kira Islam tak Islam, kena hormat. Kena jaga hubungan dengan mereka. Kesannya, masyarakat akan menjadi bertambah erat. Baiklah kita dengan antara masyarakat. Kesimpulannya, kita hendaklah menghormati antara satu sama lain agar kehidupan lebih harmoni. Maka, jika dapat jawapan macam ni, insya-Allah dapat 4 markah. Okey, jadi itulah perbincangan kita pada hari ini. Sebagai penutupnya, jawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi di bahagian bawah, dan jangan lupa share dan subscribe video ini. Dan apa ni yang terakhirnya, Ustaz sudahi dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.